Baik, bismillah. Tuan-tuan, kita mula dulu insya-Allah. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan kerana berada depan komputer masing-masing untuk tadabbur kontot hari ini. Baik tuan-tuan, hari ini adalah 25 Julai, hari Isnin. Hari ini kita berada dalam tadabbur kontot yang ke-133. Kita masih bercakap tentang tema apa? Tema syukur. Kita masih bercakap tentang tema syukur. Jom kita recall balik sesi-sesi yang lalu apa yang telah kita discuss tentang tema syukur. Pertama kita bincang tentang Luqman Al-Hakim. Kita tahu bahawa syukur adalah satu kebijaksanaan yang besar. Yang kedua, kita bincang tentang iblis minta dipanjangkan umur, telah didedahkan bahawa tidak syukur adalah untuk memenuhkan Jahannam. Tidak syukur adalah untuk memenuhkan Jahannam. Yang ketiga, kita telah pun tahu bahawa kita perlu setidak-tidaknya bersyukur kerana kita adalah sang juara terpilih untuk diciptakan. Kita tanah yang terpilih untuk diciptakan. Kita adalah air mani yang terpilih untuk diciptakan sempurna menjadi manusia. Syukur. Yang keempat, Allah tak perlukan hambanya syukur. Allah doesn't need we to syukur, to gratitude. Namun Allah tak reda hambanya tak bersyukur. Saya ulang balik yang tu penting tu. Allah tak perlukan hambanya syukur, namun Allah tak reda hambanya tidak bersyukur. Jelas? Dan yang terakhir, yang kelima pada sesi yang lalu, Allah ni telah beri kepada kita terlampau banyak. Malu tuan-tuan kalau kita tak syukur. Allah bagi kepada kita terlampau banyak. Hari ini untuk tadabbur kontot yang ke-133, kita nak bahaskan daripada surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha juzuk 30, surah yang ke-93 dalam Quran. Tuan-tuan pun hafal insya-Allah surah ini. Kita semak daripada surah Ad-Duha, kita mula daripada ayat 6 sehingga habis. Ayat 6 maksudnya di pertengahan surah Ad-Duha tersebut. Tuan-tuan, surah Ad-Duha, kita bagi latar belakang sikit lah. Latar belakang surah ini adalah apabila baginda Nabi Muhammad ni dia sakit. Dia ada sedikit masalah yang tak perlu saya panjang-panjangkan tentang isu tersebut. Baginda ada sedikit masalah, lalu Jibril datang to comfort him. Untuk membuatkan baginda lebih positif tentang masa depan. Untuk membuatkan baginda tenang tentang perjalanan takdir, mengajar baginda untuk syukur. Baik tuan-tuan, jom kita semak daripada ayat 6, kemudian kita habiskan sampai ayat yang ke-11. Ingat tak tuan-tuan, sesi yang lalu kita sebut bahawa Allah bagi terlampau banyak sehingga tak wajar untuk kita tak syukur. Statement saya pada kelas yang lalu adalah Allah bagi terlampau banyak. Maka dalam konteks Allah bagi terlampau banyak tu, kita kena nilai diri kita sendiri, kita kena muhasabah diri kita sendiri, betul ke Allah bagi terlampau banyak? Fokus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ad-Duha ni Allah buat satu study case, iaitu study case menggunakan Nabi Muhammad sendiri. Waktu surah Ad-Duha turun, baginda sedang berada dalam keadaan dakwah yang tidak tentu. Tak tentu bagaimanakah penerimaan orang terhadap dakwah baginda. Pengikut tak ramai pada waktu surah Ad-Duha turun. Maka Allah nak ingatkan baginda, instead of complain benda yang tak ada, ini benda yang saya sebut pada sesi yang lalu, instead of complain terhadap benda yang tiada, sepatutnya syukur terhadap benda yang ada. Maka tuan-tuan, Allah ingatkan Nabi Muhammad. Allah sebut, ayat 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah dapati kamu dulu seorang miskin, lalu Allah dah lindung pun kamu kan? Wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah dulu Allah dapati kamu keliru, dan sekarang Allah dah tunjuk dah kan? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah dulu Allah dapati engkau ni sentiasa tak cukup, kau sentiasa berkeperluan, fa'aghna, dan sekarang Allah dah cukupkan dah kan? Maka tuan-tuan, dalam konteks Nabi Muhammad, study case Nabi Muhammad, Allah ingatkan Nabi Muhammad tentang yang telah Allah bagi. Itu statement besarnya.
Allah ingatkan Nabi Muhammad tentang nikmat yang Allah dah bagi. Waktu Nabi Muhammad dalam keadaan down, waktu Nabi Muhammad dalam keadaan tak tenang tentang perjalanan masa depan baginda, Allah ingatkan baginda, I give you many before this. Aku dah bagi terlampau banyak. Perkataan yang saya guna, terlampau banyak. Jom muhasabah. Muhammad, alam dia jadi keyatiman Pak Awak. Sekarang kau ada masalah. Bukankah dulu kau yatim? Dan Allah dah bagi perlindungan. Sekarang kau dah tak yatim dah kan? Wa wajadaka dhalan fahada. Muhammad, sekarang kau ada masalah. Dulu kau keliru. Bal dalam kesesatan. Bela nak buat apa? Fahada. Allah dah bagi petunjuk kan? Sekarang kau rasul kan? Kau dah ada wahyu kan sekarang? Wa wajadaka dha'ilan fa'aghna. Dulu engkau sentiasa benda tak cukup. Menumpang kasih sahaja daripada seorang Tok Wan. Tok Wan pun tak boleh nak bagi cukup sangat, menumpang kasih kepada pak saudara. Dan akhirnya hari ni kau dah cukup. Engkau antara bisnesmen kaya pada waktu dakwah ini berlangsung, pada peringkat awal dakwah bermula, engkau hidup selesa, rumah yang baik pada peringkat awal dakwah di Mekah. Wajadaka a'ilan fa'aghna. Dulu sentiasa hidup tak cukup, bukankah sekarang Allah dah cukupkan untuk engkau Muhammad? Lihat bagaimana sewaktu baginda berada dalam keadaan down, Allah ingatkan, ingat Allah dah bagi banyak. Tuan-tuan, benda besar yang kita kena ingat di sini adalah, instead of complain benda yang tiada, syukur terhadap benda yang ada. Hargai benda yang ada. Komen di bawah tuan-tuan. Syukur dengan hargai benda yang ada. Komen di bawah. Syukur dengan hargai benda yang ada. Bukan komplain benda yang tiada. Syukur dengan hargai benda yang ada. Bukan komplain benda yang tiada. Benda yang tak dapat lagi. Benda yang hilang daripada kita. Allah ingatkan Nabi Muhammad 3 benda yang dulu kau tak ada, sekarang Allah dah bagi ada. Syukur yang itu. Bila kau syukur yang itu, masa depan kau pasti lebih baik. Banyak benda lagi yang kau boleh syukur Allah akan bagi pada masa depan. Tuan-tuan dengar sini. Apabila kita pilih untuk komplain, apabila satu orang pilih untuk komplain, Allah akan hantar berpuluh benda untuk dia komplain. That's how things work. Bila kita pilih untuk komplain terhadap satu perkara, 2 perkara, 3 perkara, Allah akan hantar 5, 6, 7 perkara lagi untuk engkau komplain. You choose to complain, Allah give more for you to complain. Tapi, apabila Allah bagi sedikit, kita syukur. Kita hargai. Allah bagi yang kedua, kita hargai. Allah bagi yang ketiga, keempat, kita hargai. Allah bagi terlampau banyak kemudiannya untuk kita hargai. Maka apabila kita pilih untuk syukur terhadap yang sedikit yang ada sekarang, Allah bagi lebih banyak untuk kita syukur. That's how things work with God. Maka kemudian tuan-tuan, apabila Allah pesan kepada baginda Nabi Muhammad, Allah dah bagi banyak. Bila Allah dah bagi banyak, syukur. Ingat yang Allah bagi, bukan yang Allah ambil ataupun yang Allah belum, yang kau teringin-teringin nak dapat tu. How to syukur? Allah bagi guideline ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10 Allah sebut, so Muhammad, dulu kau yatim kan? Dulu kau yatim kan? Dan sekarang kau dah ada diberi perlindungan, kau dah dewasa, kau boleh self-survive. Maka Allah pesan kepada Nabi Muhammad, wa ammal yatim fala taqhar. Maka berkenaan dengan mana-mana para yatim, engkau jangan kasar dengan mereka. Macam mana kita syukur tuan-tuan? Engkau pernah yatim dulu dan kau dah keluar dari kepompong keyatiman, maka sekarang kau jumpa pula orang yatim, fala taqhar. Layan elok-elok, jangan engkau kasar. Dulu kau sentiasa tak cukup dan Allah bagi kecukupan untuk engkau Muhammad. Wa ammasail fala tanhar. Sekarang kau jumpa para peminta, kau jangan redik. Dulu engkau yatim, kau dah keluar daripada kepompong keyatiman. Sekarang kau jumpa orang yatim, teringat engkau dulu, layan dia elok-elok. Dulu kau sentiasa tak cukup, Allah dah keluarkan engkau dari kepompong kemiskinan, kekafiran yang sentiasa tak cukup tu. Sekarang kau jumpa pula orang lain dalam keadaan seperti engkau dulu tak cukup.
Layan dia elok-elok. Jangan kau herdik, jangan kau buat benda pelik-pelik terhadap orang-orang begini. Pendek kata, ayat penuhnya adalah empati dan simpati. Syukur dengan cara apa? Awal tadi saya sebut, syukur dengan cara hargai yang ada. Itu satu. Yang kedua, syukur dengan cara simpati dan empati kepada orang lain. Sebab kita pernah berada seteruk itu. Ingat tuan-tuan, kita bukanlah apa nak sebut. Kalau sebut tentang harta lah, kita bukan miskin sangat. Yes, kita miskin, tapi kita tak miskin sangat. Kita pernah lebih miskin satu masa dahulu. Dan hari ni kita dah okey sikit. Maka bila kita jumpa orang yang dulu kita pernah berada dalam keadaan seperti dia, have some sympathy and empathy. Simpati dan juga empathy. Empathy maksudnya bayang macam kita duduk tempat dia. Itu empathy. Dan tuan-tuan, bila kita pernah miskin, kita jumpa orang miskin, empathy itu mudah berlaku. Maka Allah pesan kepada Nabi Muhammad, have sympathy, have empathy toward others. Itu cara syukur. Komen di bawah tuan-tuan, komen di bawah, syukur dengan cara simpati dan empathy terhadap orang lain. Syukur dengan cara simpati dan empati terhadap orang lain. Komen di bawah tuan-tuan. Kelas hari ini saya nak akhiri dengan ayat terakhir surah Ad-Duha. Allah nak ingatkan, saya nak ingatkan tuan-tuan juga, tadi kita dah sebut bahawa syukur yang ada. Jangan syukur yang ada, hargai yang ada, jangan komplain benda yang tiada. Simpati kepada orang lain sebab kita pernah seteruk dia. Maka mungkin ada orang tanya, Ustaz, ada apa yang Allah bagi sekarang yang saya perlu syukur? Saya memang teruk sangat, apa pun tak ada. Setengah orang akan sebut, apa pun tak ada untuk saya syukur. Maka tuan-tuan, jom kita buat sedikit exercise pagi ini. Allah ajar kita macam mana nak mencari benda untuk kita syukurkan. Allah sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Berkenaan nikmat-nikmat yang Tuhan kamu beri kepada kamu, fahaddith, maka hendaklah kamu sebut. Ulang balik, wa amma bi ni'mati rabbika, berkenaan dengan nikmat-nikmat Tuhan bagi dekat kamu, fahaddith, sebut. Sekarang tuan-tuan, nikmat Tuhan bagi, sebut. Macam mana nikmat Tuhan bagi sebut? Saya bagi sedikit contoh lah yang tuan-tuan boleh buat. Bila tuan-tuan tertanya-tanya, aku nak syukur tentang apa yang Allah bagi dekat aku yang perlu aku syukur. Tuan-tuan, tengok cermin pun dah cukup dah. Saya sekarang ni, saat saya tengah bercakap, saya tengah tengok kamera. Saya nampak muka saya. Maka tuan-tuan, ini apa yang tuan-tuan perlu syukur. Alhamdulillah tuan-tuan, saya ada cermin mata. Syukur Alhamdulillah Allah bagi cermin mata. Alhamdulillah Allah bagi saya boleh bernafas hari ni. Saya tak sesemua hari ni. Tuan-tuan tahu saya mudah sesemua. Ada resdung. Hari ni saya tak sesemua. Syukur Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya ada kursi. Ni, saya ada kursi. Kursi boleh pusing kanan kiri. Syukur Alhamdulillah. Saya ada mouse. Saya ada skrin depan saya. Saya ada kamera. Goyang sikit. Saya ada kamera. Saya ada mikrofon. Tuan-tuan, syukur Alhamdulillah. Saya ada phone. Phone saya tak mahal. Beli dulu 1,100 kot. Masa saya beli dulu. Saya bukan pakai iPhone pun. Tak mampu. Tapi tuan-tuan, instead of complain tak boleh pakai iPhone, syukurlah Allah bagi Poco X3 kot. Saya lupa. Poco X3. Syukurlah. Sebut nikmat Tuhan bagi. Tuan-tuan tengok dalam rumah. Rumah tuan-tuan kosong terus ke? Syukur Allah bagi bumbung atas kepala. Walaupun sewa. Syukur Allah bagi katil untuk tuan-tuan tidur. Walaupun katil single. Syukur Allah bagi tilap untuk lapik belakang. Meskipun nipis. Syukur Allah bagi baju. Syukur Allah bagi baju meskipun lama tak bertukar. Syukur Allah bagi anak-anak depan mata dan mereka membesar. Syukur sebab sarapan pagi tadi dah makan. Syukur tengah hari lagi dah tahu nak makan apa dan nak cari dekat mana. Syukur. Kita bukan merempat sangat. Dan tuan-tuan, bila kita pandai syukur terhadap benda yang Allah bagi, kita jumpa para yatim yang keadaan lebih teruk pada kita. Kita lihat para miskin, para peminta yang meminta lebih teruk pada kita. Kita ada simpati dan empati.
Bila kita tak rasa Allah bagi something kepada kita, kita rasa macam kita lah manusia paling teruk Tuhan layan atas muka bumi ni. Bila kita sedar, kita sebut nikmat Allah bagi dekat kita, sedarlah kita rupanya Allah bagi terlampau banyak. Maka tuan-tuan, jangan komplain terhadap benda yang tiada, syukur terhadap perkara yang ada. Rasa simpati terhadap orang lain, rasa empati terhadap orang lain. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu hari ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ni, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ini. Tuan-tuan, saya rasa sebahagian tuan-tuan menyedari ya, sebahagian tuan-tuan tak sedar. Tuan-tuan, in case tuan-tuan tak sedar, video ini adalah video rakaman. Tuan-tuan, kebanyakan tuan-tuan tengok video ni pada 25 Julai. Sebenarnya ini video rakaman. Saya rekod lebih awal dan nampak tak cahaya macam terang sangat ni? Sebab saya rekod ni tengah hari. Saya rekod tengah hari untuk tuan-tuan tonton pada pagi 25 Julai. Sesi hari ni saya buat rakaman sebab pada waktu tuan-tuan sedang menonton video ini 25 Julai pagi, saya tak ada depan komputer, saya musafir sekejap bersama keluarga. Tapi untuk pastikan tadabbur kontak kita berjalan seperti biasa, saya rekod terlebih dahulu. Saya mohon doa daripada tuan-tuan supaya Allah mudahkan permusafiran saya pagi ini. Moga-moga Allah mudahkan urusan tuan-tuan juga. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontak sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.